Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala habibillah, Sayyidina Muhammad ibn Abdullah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana, innaka antal alimul hakim, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma rabbi syrah lana sudurana wa yassir lana umurana واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا اللهم فكهنا في الدين وعلمنا التأويل برحمتك يا رب العالمين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita bertemu kembali di dalam pembacaan kitab hadis sahih Imam Muslim rahimahullahu taala pada siri yang ke-183. Kita masih lagi pada hadis-hadis berkenaan tentang ibadah haji yang dilakukan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan kita telah tiba pada hadis yang ke-3172. Ahlan Badriyah Badi'uz Zaman di ruangan Facebook, begitu juga sahabat-sahabat yang lain Haida Global Kaila di ruangan TikTok serta semua yang lain. Kita dah tiba pada tajuk Babu wujubil mabiti bimina layali ayyamit tasyrik. Wajib untuk bermalam di Mina ketika malam-malam hari tasyrik, iaitu hari tasyrik adalah 11, 12 dan 13 Zulhijjah. Wa tarkhis, dan adanya kelonggaran fi tarkihi, untuk tidak bermalam di Mina. Bagi siapa? Li ahli siqayah, bagi mereka yang bertugas menjaga air Zamzam. Maka zaman dulu air Zamzam bukanlah seperti zaman sekarang. Maka orang yang ada tugasan untuk mengedarkan air Zamzam, Nabi SAW berikan pengecualian untuk mereka yang mana mereka tidak perlu bermalam di bermalam di Mina ketika malam-malam hari tasyrik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Pada baris yang daripada awal tajuk 245, kata Imam Nawawi, hadza yadullu li mas'alatain, ada dua masalah dalam hadis ini yang kita boleh jadikan sebagai dalil. Yang pertama, annal mabita bimina layali ayyamit tasyrik ma'murun bih, bahawa bermalam di Mina pada malam-malam tasyrik adalah satu perintah yang disuruh oleh Nabi SAW. Wa hadza muttafaqun alaih, dan ini adalah satu kesepakatan. Namun para ulama berbeza pendapat, hal huwa wajibun am sunnah, kata Imam Nawawi, adakah ianya wajib ataupun sunnah. Maka dalam mazhab Syafi'i, as-sahhuhuma wajib bermalam di Mina pada malam-malam tasyrik, hukumnya adalah wajib. Kemudian persoalan yang kedua adalah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, sebentar. Okey, pada baris bawah tu, wa fi qadril wajib, berkenaan tentang berapakah kadar wajib untuk bermalam di sini. Maka dalam mazhab Syafi'i, al-wajib muazzamul lail, maka kadar wajib adalah majoriti malam, kebanyakan malam. Kenapa tu Atiyah? Apa? Tak apa, makan dulu. Al-wajib muazzamul lail, bahawa yang wajib tak semestinya sepanjang malam. Kalaulah majoriti malam seseorang itu berada di Mina, maka dia selesai dan dikira sebagai bermabit di Mina. Sebab itu zaman kita ada orang yang mana dia balik hotel bila waktu siang. Bila dah nak masuk waktu malam, maka dia berada di Muzdalifah. Dia berlega ke sana sini, kalaulah dia tak duduk di kemah sekalipun. Bila dah habis waktu yang diwajibkan untuk berada di Mina, mengikut pandangan Imam Syafi'i, maka dia akan balik semula ke hotel dia. Baca riwayat 3176. Tengok Atiyah tu seorang. Daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu, sesungguhnya Abbas bin Abdul Muttalib, pakcik Nabi, istazana, telah meminta izin kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyabita bi Makkah, untuk dia bermalam di Mekah, yang mana dia tidak datang ke Mina. Layali Mina, pada malam-malam yang orang ramai bermalam di Mina, iaitu pada hari tasyrik. Kenapa diminta izin untuk bermalam di Mekah? Min ajli siqayatihi, kerana tugasannya
untuk menyediakan minuman Zam-Zam bagi jemaah haji. Fa'adzinalah, maka Nabi SAW izinkan. Terus riwayat seterusnya 3177. Riwayat ini lebih kurang sama, maka kita tidak terjemahkan. Wa bi ilaihi qala hadatsanahu Ishaq bin Ibrahim qala akhbarana Isa bin Yunus tawil wa bi ilaihi qala hadatsani Muhammad bin Hatim wa Abd bin Humaid jami'an Muhammad bin Bakr qala akhbarana Ibnu Jurayj kilahuma an Ubaidillah bin Umar bi hadzal isnad mislah. Daripada kisah Abbas bin Abdul Muttalib ini juga, sebahagian para ulama mazhab Syafi'i menyebut kalaulah seseorang itu ada tugasan yang perlu dilakukan di Mekah, maka dia juga dikecualikan daripada bermalam di Mina pada hari-hari tasyrik. Bab yang seterusnya, ada satu hadis di sini berkenaan tentang fadlul qiyam bisiqayah, kelebihan mengambil tanggungjawab bisiqayah untuk menguruskan pemberian air, wassana'i ala ahliha, memberi pujian ke atas orang yang menggalas tugasan memberi air kepada jemaah haji, wastihbabi syurbi minha, dan sunnah untuk mengambil minum daripada apa yang diberikan. Maka sebab itu sunnah untuk kita, sebab itu kalau pada musim haji kerajaan Arab Saudi mereka bagi dalam bentuk botol-botol kecil ke setiap hotel, tempat, restoran, kemah, semua air Zam-Zam yang telah dibotolkan, kerana kelebihan memberi minum kepada orang yang melakukan ibadah haji. 3178 baca sanad dia. Maka Abu Bakar bin Abdullah Al-Muzani berkata, aku telah duduk bersama dengan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma indal Ka'bah, di sisi Baitullah. Fa'atahu A'rabiyun, maka ada seorang Arab Badui telah datang kepada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, lalu berkata, mali arabani ammikum, kenapa aku melihat sepupu-sepupu kamu yang lain. Maksud daripada sepupu-sepupu yang lain di sini adalah orang Quraisy yang lain. Maka Bani Ammikum di sini arada ghaira Bani Al-Abbas min sa'iri Quraisy. Orang Quraisy yang lain, mereka bila bagi minuman, mereka bagi minuman yang mahal. Maka mereka berkata, orang Quraisy yang lain bila bagi minuman kepada jemaah haji, mereka bagi minum nabis, mereka bagi minuman yang mahal. Sebab itu orang Arabi ni berkata, ya yaskunal asal wal laban. Orang Quraisy yang lain bila mereka memberi minuman kepada jemaah haji, mereka memberi minuman susu bercampur dengan madu. Yang mana sedap, susu bercampur madu. Wa antum, sementara kamu keluarga Abbas, kamu hanya memberi minuman nabis. Amin hajatin bikum, adakah kerana kemiskinan kamu, amin bukhlin, ataupun kerana kamu kedekut. Maka Abdullah bin Abbas menjawab, alhamdulillah, segala puji bagi Allah, ma bina hajah, tidaklah kami miskin, wala bukhlun, dan tidak pula kedekut. Qadiman Nabi SAW telah datang kepada kami, ala rahilatihi, di atas unta baginda, wa khalfahu Usamah, dan di belakang Nabi adanya Usamah bin Zaid. Fastasqa, maka baginda telah meminta air untuk diminum. Fa'atainahu bina'im min nabith, maka kami telah bawakan kepada Nabi SAW satu bekas berisi nabith. Maka apakah nabith? Nabith adalah air yang telah dicampurkan padanya rendaman kurma, anggur dan seumpamanya. Dia jadi macam jus pada zaman kita. Fasyariba, maka Nabi telah minum, wasaqa fadlah, dan Nabi telah memberi minum akan bakinya kepada Usamah seraya berkata, ahsantum, bagus, wa ajmaltum, amat baik apa yang kamu lakukan, kadza fasna'u, beginilah yang sepatut kamu lakukan. Maka berkata Abdullah bin Abbas, fala nuridu, oleh sebab itu keluarga kami tidak mahu, nughayyir, untuk mengubah sesuatu apa yang telah diperintahkan dengannya Nabi SAW. So bila Nabi puji bagus, maka kenapa kami nak pergi kepada minuman lain yang walaupun lebih sedap, lebih elok, lebih mahal, maka kami tidak mahu untuk menukar apa yang disukai oleh Nabi SAW. Bab yang seterusnya berkenaan tentang apabila binatang al-hadyu. Binatang al-hadyu adalah binatang korban yang dikorbankan di tanah haram, yang dibawa daripada rumah. Maka berkenaan tentang daging-daging binatang korban, wajuludiha, kulitnya, wajilaliha, dan juga kain pelananya, semua ini hendaklah disedekahkan. Wa alla yu'tiyal jazzar,
Dan Nabi menyuruh untuk tidak diberikan daging dan juga kulit serta kain pelana binatang kepada tukang sembelih dan tukang lapah. Minha sedikit pun. Maka kena tulis di situ nota bahawa yang tak boleh diberikan adalah dalam bentuk upah. Kalaulah diberi dalam bentuk sebagai bahagian peserta tak ada masalah. Tapi kalaulah dalam bentuk upah maka tidak boleh. Wajawazil istinabah, dan harus untuk melantik pengganti wakil fil qiyami alaiha dalam untuk menguruskan binatang kurban. Macam Nabi melantik Sayyidina Ali untuk mewakili Nabi. 3179 baca. Daripada Ali radhiyallahu anhu, beliau berkata, amarani Rasulullah, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memerintahkan aku an akuma, untuk aku menguruskan ala budnihi, binatang kurban baginda, wa an atasaddaqa bilahmiha, dan aku hendaklah mensedekahkan dagingnya, wa juludiha, kulitnya, wa ajillatiha, dan kain pelananya, wa alla utiyal jazzar, dan aku diperintahkan untuk aku tidak memberikan dalam kurungan sebagai upah kepada tukang sembelih dan tukang lapah minha, daripada binatang kurban sedikit pun. Waqala, dan baginda bersabda, nahnu nu'tihi, kami akan memberi kepada tukang sembelih dan tukang lapah dalam kurungan upahnya min indina, daripada sisi kami. Maka tak boleh dijadikan daging kurban sebagai upah. Kalaulah tolong sembelih lembu saya bagi sekilo daging, tak boleh. Sebagai upah tidak boleh. Riwayat yang ke 3180 lebih kurang sama, maka kita tidak terjemahkan. Begitu juga 3181. Kedua-dua ini lebih kurang sama, kita tidak terjemahkan. Wa bi ilai qala hadatsanahu Abu Bakr bin Abi Syaibah wa Amr bin Naqid wa Zuhair bin Harb qalu hadatsana Ibnu Ujainah an Abdul Karim al-Jazari bihadzal isnad mislah. 3181. Wa bi ilai qala hadatsana Ishaq bin Ibrahim qala akhbarana Sufyan wa qala Ishaq akhbarana Mu'adz bin Hisham qala akhbarani Abi kilahuma an Ibni Abi Najih an Mujahid an Ibni Abi Laila an Ali, daripada Ali radhiyallahu anhu, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, walaysa fi hadithihima ajrul jazin, tak disebutkan tentang upah tukang sembelih dan tukang lapah. 3182 baca sanad dia. Maka Mujahid telah mengkhabarkan kepadanya bahawa sesungguhnya Abdul Rahman bin Abi Layla telah mengkhabarkan kepadanya bahawa sesungguhnya Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu telah mengkhabarkan kepadanya anna Nabi Allah, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memerintahkan beliau ayyakuma, untuk beliau menguruskan ala budnihi, terhadap unta korban baginda. Wa amarahu, dan Nabi telah memerintahkan Sayyidina Ali an yaksima, untuk membahagi-bahagikan budnahu, membahagi-bahagikan unta kurban tersebut, kullaha, semuanya, luhumaha, dagingnya, wajuludaha, kulitnya, bahkan kain pelannya kepada orang miskin semuanya. Wala yu'ti fi jizaratiha, dan jangan diberikan kepada fi jizaratiha, pada upah tukang sembelih dan tukang lapah daripada binatang kurban tersebut, sedikit pun janganlah diberikan. Maka apakah maksud badnah? Maka badnah di sini bermaksud adalah pada baris yang kedua, wa tutlaqu 'alal ibli wal baqar wal ghanam. Sebenarnya bahasa Arab al-badanah merangkumi ketiga-tiga binatang ini, iaitu lembu, unta dan kambing. Namun kebanyakan penggunaannya adalah pada unta secara khusus. Kemudian pada baris yang ketiga, dalam hadis ini ada beberapa faedah. Yang pertama, istihbabu suqil hadi. Sunnah seseorang itu membawa binatang al-hadiyu, iaitu binatang kurban, daripada rumah untuk disembelih di Baitullah. Yang kedua, jawazun niyabah. Harus untuk melantik wakil dalam menguruskan pengurusan korban. Boleh untuk melantik wakil. Yang ketiga, macam contoh zaman kita, di bandar-bandar banyak orang melantik pihak surau masjid untuk menjadi wakil menguruskan korban. Yang ketiga, wa annahu yatasaddaqu biluhumiha wa juludiha wa jilaliha. Disedekahkan semua perkara yang berkaitan dengan perkara tersebut adalah lebih afdal. Terus riwayat seterusnya.
3183 kita tidak terjemahkan sebab riwayatnya lebih kurang sama. Wa bi ilai qala hadatsani Muhammad bin Hatim qala hadatsana Muhammad bin Bakr qala akhbarana Ibnu Jurayj qala akhbarani Abdul Karim bin Malik Al-Jazari anna Mujahidan akhbara anna Abdurrahman bin Abi Layla akhbara anna Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu akhbarahu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam amarahu bimithlihi. Bab yang seterusnya berkenaan tentang seekor lembu dan unta boleh berkongsi dalam bilangan 7 orang. Jawazil ishtiraki fil hadi. Boleh berkongsi bahagian dalam binatang al-hadiyu. Apakah binatang al-hadiyu? Binatang yang dikorbankan di tanah haram dan dibawa daripada rumah sendiri. Wa ijza'il badanah wal bakarah. Dan mencukupi bagi seekor lembu dan seekor unta. Kulla wahidatin minhuma an sab'ah, bagi 7 orang. Maksimum seekor lembu dan seekor unta boleh untuk 7 orang. Apakah dalilnya? Semua ini adalah dalilnya. Ada banyak riwayat di sini. 3184 baca. Maka daripada Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu beliau berkata, kami telah menyembelih bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam amal Hudaybiyah, pada tahun Hudaybiyah, al-badanah bagi seekor unta, an sab'atin untuk 7 orang, wal bakarah dan bagi seekor lembu untuk 7 orang. Dan 7 orang ini dia boleh niat berbeza, tak semestinya mesti semua kena korban. Boleh niat yang berbeza, tidak ada masalah. 3185 baca. Daripada Jabir radhiyallahu taala anhu beliau berkata, kharajna ma' Rasulillah, kami telah keluar bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, muhillina bil haji, berihram dengan niat haji. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memerintahkan kami an nashtarika, untuk kami berkongsi, fil ibli wal bakari, pada seekor lembu dan seekor unta, kullu sab'atin minna fi batanah, setiap daripada ketujuh orang kami berkongsi seekor unta dan seekor lembu. 3186 baca. Daripada Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu beliau berkata, hajajna, kami telah menunaikan haji ma'a Rasulillah, bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, fanaharna al-ba'ir, maka kami telah menyembelih seekor unta, an sab'atin bagi pihak 7 orang, wal bakarah dan seekor lembu kami sembelih bagi pihak 7 orang. 3187 baca. Daripada Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma, daripada Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma beliau berkata, ishtarakna, kami telah berkongsi bahagian bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam fil haji, ketika haji, wal umrah dan umrah. Maka beliau terangkan apakah maksud berkongsi bahagian. Kullu sab'atin, setiap 7 orang, fi badanah, berkongsi bahagian dalam seekor unta. Faqala rajulun li Jabir, maka seorang lelaki telah bertanya kepada Jabir, ayushtaraku fil badanah ma yushtaraku fil jazur, adakah boleh berkongsi, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, adakah boleh berkongsi pada seekor lembu apa yang dikongsi pada seekor unta? Maka berkata Jabir, ma hiya illa minal budun, tidaklah lembu kecuali termasuk daripada badanah. Sebab lembu pun dipanggil badanah. Wa hadara Jabir al-Hudaybiyah, dan Jabir telah turut serta berada sewaktu peristiwa Hudaybiyah. Maka beliau berkata, naharna yauma idzin, kami telah sembelih pada hari tersebut 70 ekor badanah. Ishtarakna, dan kami telah berkongsi setiap seekor badanah, iaitu unta, untuk 7 orang. Terus maka minta maaf, apa jazur dengan badanah, kedua-duanya adalah unta. Pada baris yang kedua, 4, 6, 8, maka kata Imam Nawawi, al-jazur al-ba'ir. Kemudian wafarraka huna, maka kenapa dibezakan antara badanah dengan al-jazur padahal kedua-duanya adalah unta? Li'anna al-badanah wal hadiya mabtudi'a ihda'uhu indal ihram.
maka selalunya dipanggil badanah dan al-hadiyu untuk unta yang dibawa ketika nak berihram, yang dibawa daripada rumah. Wal jazur, dan adapun al-jazur selalu disebut mashturiya ba'da zalika, adalah unta yang dibeli kemudian untuk disembelih di kat tempatnya. Maka sebab itu dibezakan. Maka kedua-duanya diterjemahkan sebagai unta. Satu unta yang dibawa bersama sebelum berniat ihram lagi, dan satu lagi al-jazur adalah unta umum yang dibeli ketika nak dikorbankan. Terus baca riwayat 3188. Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma yuhaddits, meriwayatkan dari berkenaan tentang haji Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala, beliau berkata, fa amarna, maka Nabi telah memerintahkan kami, idza ahlalna, apabila kami telah keluar daripada ihram, an-nuhdiya, untuk kami menyembelih binatang al-hadiyu, wa yajtami'a, dan Nabi memerintahkan kami untuk berkumpul, an-nafaru minna, beberapa orang daripada kalangan kami, fil hadiyah, pada binatang al-hadiyu, wa dhalika hina amarahum an yahillu min hajjihim fi hadzal hadis, dan ini adalah kisah ketika Nabi memerintahkan mereka untuk keluar daripada ihram haji kepada ihram umrah mereka. Itu Nabi suruh mereka daripada awal nak buat haji ifrad untuk mereka membuat haji tamattu'. 3189 baca. Daripada Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, kunna natamatta'u ma Rasulillah bil umrah. Kami melakukan haji tamattu' bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kami melakukan umrah. Maksudnya orang yang buat tamattu' mereka buat umrah dulu. Fanadhbah, maka kami telah menyembelih seekor lembu bagi pihak 7 orang, nashtariku, kami berkongsi bahagian, fiha, pada seekor lembu tersebut. Terus maka Nabi SAW telah menyembelih bagi pihak Aisyah seekor lembu pada hari 10 Zulhijjah, Yauman Nahar. Tapi sebenarnya bukan Aisyah saja. Hadis berikutnya menerangkan untuk isteri-isteri Nabi yang lain yang turut bersama juga. 3191 baca. Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu meriwayatkan, nahara Rasulullah, telah menyembelih Nabi sallallahu alaihi wasallam an nisaihi, bagi pihak isteri-isteri baginda, wa fi hadits Ibn Bakr an Aisyah, bagi pihak Aisyah, bakaratan, seekor lembu, fi hajjati, pada haji hajjatul wada' Nabi, haji perpisahan baginda. Bab yang seterusnya ada satu hadis sahaja berkenaan tentang sunnah apabila melakukan nahar. Apabila nahar bermaksud dicocok pada pangkal leher unta. Apabila dilakukan nahar pada unta, hendaklah unta tersebut dalam keadaan berdiri, makulah, diikat salah satu kakinya. Maka unta tak dibaringkan macam lembu dan kambing. Unta dikorbankan dalam keadaan dia sedang berdiri. 3192 baca sanad dia. Sesungguhnya Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala rumah telah datang ala rajulin, kepada seorang lelaki, wa huwa yanhar, sedangkan orang tersebut menyembelih, badanatahu, untanya, barikatan, dalam keadaan duduk berlutut. Maka untanya sedang duduk. Pada waktu itu dia melakukan nahar, iaitu dia menyocok pada bahagian pangkal leher unta tersebut. Maka Abdullah bin Umar tegur, ib'asha, biarkanlah unta tersebut qiyaman, dalam keadaan berdiri, muqayyadatan, diikat hanya kaki kirinya sahaja. Berkenaan tentang muqayyadatan, pada baris yang ketiga daripada atas, kata Imam Nawawi, apakah maksud al-muqayyadah? Al-ma'kulah, yang diikat. Fayustahabbu nahrul ibil, maka disunnahkan untuk melakukan nahar pada unta, wahiyya qa'imatun, dalam keadaan unta itu berdiri, ma'kulatun, diikat, al-yadal yusra, bahagian kaki kiri yang depan. Maka hanya diikat satu kaki untuk unta.
Sahha fi sunani Abi Daud, ada riwayat dalam Sunan Abu Daud daripada Jabir radhiyallahu anhu, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam wa ashabah, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat baginda, kanu yanharuna al-badanah ma'qulatal yusra, mereka melakukan nahar pada unta dalam keadaan unta itu terikat kaki hadapan kiri sahaja, qaimatan dalam keadaan berdiri, ala ma baqiya min qawaimiha, pada tiga kakinya yang lain. Maka kalaulah unta sunnah ikat satu kaki, biarkan baki kaki pada waktu itu berdiri. Ammal baqaru wal ghanam, kata Imam Nawawi, adapun lembu dan kambing, fayustahabbu, maka sunnah untuk disembelih dalam keadaan dibaringkan pada sisi kirinya. Maksudnya unta dibaringkan pada sisi kirinya supaya kepalanya menghadap ke arah kiblat, dan orang itu dia boleh sembelih daripada sisi kanan dia. Wa tutraku rijluhal yumna, maka dibiarkan hanya kaki kanan sahaja pada waktu itu bergerak, iaitu kaki belakang kanan itu sahaja dibiarkan bergerak, sementara diikat baki tiga kaki. Maka itu beza dia. Unta diikat hanya satu kaki, kambing dan lembu diikat tiga dan dibiarkan satu. Terus riwayat seterusnya 3193. Maka faqala ib'atha qiyamah muqayyadah, biarkanlah unta tersebut dalam keadaan berdiri dan juga diikat hanya kaki kirinya sahaja, sunnat nabiyikum, inilah sunnah Nabi kamu. 3193 adalah berkenaan tentang kalaulah seseorang itu dia tak pergi umrah sekalipun, tak pergi haji sekalipun, bukan umrah, dia tak pergi haji sekalipun, sunnah untuk dia menghantar binatang al-hadiyu. Apakah binatang al-hadiyu? Binatang yang dibawa daripada rumah untuk dikorbankan di tanah haram. Maka walaupun dia tak pergi haji, sunnah untuk dia melakukan korban di tanah haram. Liman la yuridu zihaba binafsi, bagi orang yang tidak mahu pergi haji dirinya sendiri, wastihbabi taqlidih, dan sunnah untuk dia menggantungkan pada leher binatang al-hadiyu tersebut, wa fatlil qalaid, dan sunnah untuk dia menenun ataupun memasang pada al-qalaid, akan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, apa terjemahan dia? Ikatan leher, bukan ikatan leher, tali kalungan, tali kalungan pada leher binatang al-hadiyu. Maka digantung sesuatu pada binatang al-hadiyu sebagai tanda kepada orang lain, ini adalah binatang al-hadiyu, jangan disalah gunakan. Wa anna ba'ithah, dan sesungguhnya sunnah untuk menghantar sesungguhnya dengan seseorang yang menghantar binatang al-hadiyu, la yasiru muhriman, tidaklah dia berada dalam keadaan ihram, wala yahrum, dan tidak ada sebarang pantang larang yang menjadi haram ke atasnya disebabkan dia hantar binatang untuk disembelih di Mekah. Tak ada apa-apa. Macam orang yang buat korban, dia tak ada apa-apa pantang larang. Cuma kuku dan rambut itu sunnah kalau dia nak buat untuk dia pada waktu itu tidak gunting dan tidak potong. Tapi tidak ada sebarang pantang larang bagi orang yang menghantar binatang korban untuk disembelih di Mekah. Dia bukanlah bererti bila dia hantar, dia pun menjadi dalam keadaan ihram. Tidak. 3193 baca sanad dia. Aisyah radhiyallahu taala telah berkata, kan Rasulullah, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, yuhdi, baginda pernah menghantar binatang al-hadiyu daripada Madinah. Fa'aftilu, maka aku telah menenun qalaida, Allahumma salli alaihi wasallam, apa terjemahannya tadi? Qalaid, tali kalungan, tali kalungan. Dan kata Aisyah, aku telah menyediakan, memakaikan, menenun tali kalungan hadihi pada binatang al-hadiyu baginda. Nabi tak pergi, tapi Nabi hantar melalui seorang. Summa yajtanibu, kemudian baginda tidak menghindari sesuatu apapun daripada apa yang orang dalam keadaan ihram pada waktu itu tidak boleh lakukan. Maksudnya dengan menghantar binatang al-hadiyu, tidaklah seseorang itu menjadi dalam keadaan ihram. 3194 riwayat lebih kurang sama, kita tidak terjemahkan. Wa bi ilaihi qala hadatsani wa Harmalah bin Yahya qala akhbarana Ibn Wahab qala akhbarani Yunus an Ibn Shihab bi hadzal isnad mislah. Jelas ke jelas? Terus 3195 baca.
Daripada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau berkata, ka'anni anzuru ilayya, seolah-olah aku masih dapat melihat kepada diriku, aftilu, ketika aku menenun, ataupun terjemahan dia memasang, kedua-duanya boleh. Aftilu, menenun ataupun memasang, qalaidah, tali kalungan pada binatang al-hadiyu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bilakah Nabi hantar binatang al-hadiyu ini? Pada tarikh pada tarikh tahun 9 Hijrah, ketika Nabi tak pergi haji, namun Nabi utuskan Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Ali untuk memimpin jemaah haji bagi pihak baginda. 3196 baca sanad dia. Maka Aisyah radhiyallahu taala telah berkata, kuntu aftil, aku pernah mengikat ataupun menenun qalaid, tali kalungan pada binatang al-hadiyu Nabi sallallahu alaihi wasallam, biyadayya hataini, dengan kedua tanganku ini. Thumma la ya'tazil, kemudian baginda tidak menghindari syai'an, sesuatu apapun, wala yatrukuh, dan baginda tidak ada meninggal sesuatu apapun. Maksudnya dengan menghantar binatang al-hadiyu ke Mekah untuk dikorbankan, tidaklah menjadikan seseorang itu berada dalam keadaan ihram. 3197 baca. Daripada Aisyah radhiyallahu taala beliau berkata, fataltu qalaidah, aku telah mengalungkan ataupun aku telah menenun tali kalungan pada unta Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan kedua tanganku. Summa asy'araha, kemudian baginda telah menandakannya. Apakah maksud isy'ar? Kita dah sebut beberapa kali, iaitu dilukakan sedikit pada bahagian tepi bonggol unta dan kemudian darah dicalitkan pada bahagian tersebut supaya orang tahu daripada jauh, dan perompak pun mereka tak akan berani merompak binatang al-hadiyu pada zaman tersebut. Summa asy'ara, kemudian baginda telah menandakannya, wa qalladaha, dan telah menggantungkan tanda pada lehernya. Kemudian baginda telah menghantar binatang al-hadiyu tersebut ilal baiti, ke Baitullah, wa aqama bil Madinah, sementara Nabi kekal berada di Madinah. Fama haruma alaihi syai'un, maka tidaklah baginda Nabi SAW haram ke atas baginda sesuatu pantang larang, kana lahu illah, yang sebelum itu adalah menjadi halal. Maksudnya Nabi tidak ada dalam sebarang pantang larang. 3197 baca. Daripada Aisyah radhiyallahu taala beliau berkata, kana Rasulullah, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, yab'atsu bil hadi, menghantar ke Baitullah binatang al-hadiyu, iaitu binatang untuk dikorbankan di Mekah. Aftilu, aku sendiri yang mengikat ataupun menenun qalaidaha, tali kalungan binatang tersebut dengan kedua tanganku. Tsumma la yumsik, kemudian baginda tidak menahan diri baginda daripada sesuatu pantang larang. La yumsiku anhul halal, sebagaimana orang yang dalam keadaan tanpa ihram tidak ada sebarang pantang larang ke atasnya. 3199 baca. Maka hadis ini menerangkan bahawa tali kalungan itu Aisyah buat daripada apa? Maka daripada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala beliau berkata, ana fataltu, aku telah mengikat ataupun menenun tilkal qalaid, tali kalungan tersebut, min ahinin, daripada bulu binatang, kana indana, yang ada di sisi kami, fa asbaha fina Rasulullah, maka menjadilah Nabi SAW di kalangan kami sebagai seorang yang masih halal, Nabi tidak berada dalam ihram. La ya'ti ma ya'til halal min ahli, baginda Nabi SAW mendatangi keluarga baginda sebagaimana orang yang dalam keadaan bukan ihram boleh mendatangi keluarganya. Au ya'ti ma ya'tir rajulu min ahli. 3200 baca. Daripada Aisyah radhiyallahu taala anha beliau berkata, laqad ra'aituni, demi sesungguhnya aku masih dapat melihat diriku, aftilu, mengikat ataupun menenun al-qalaida, tali kalungan untuk binatang al-hadiyu Nabi sallallahu alaihi wasallam, minal ghanam, daripada kambing. Fayab'atsu, maka baginda menghantar kambing tersebut, summa yuqimu fina halalan, kemudian Nabi kekal bersama dengan kami dalam keadaan tanpa berihram.
3201 kita tidak terjemahkan sebab riwayatnya lebih kurang sama. Wa bi ilai qala hadatsana Yahya bin Yahya wa Abu Bakr bin Abi Syaibah wa Abu Quraib qala Yahya akhbarana wa qala al-akharani hadatsana Abu Muawiyah an al-Amash an Ibrahim an al-Aswad an Aisyah radhiyallahu anha qalat rubbama fataltu al-qala'id li hadi Rasulillah fayuqallidu hadiyahu thumma yab'athu bihi thumma yuqimu la yajtanibu syai'an mimma yajtanibul muhrim. 3202 baca sanad dia. Daripada Aisyah radhiyallahu taala beliau berkata ahda Rasulullah Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menghantar binatang al-hadyu marratan sekali ilal baiti ke Baitullah ghanaman seekor kambing faqalladaha maka Nabi telah kalungkan sesuatu pada leher kambing tersebut. 3203 terus. Daripada Aisyah radhiyallahu taala beliau berkata kunna nuqallidu sya' kami meletakkan kalungan pada kambing-kambing fanursilu biha lalu kami mengutuskan kambing tersebut wa Rasulullah sedangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam masih dalam keadaan bukan berihram lam yahrum minhu syai' tidak ada sebarang pantang larang yang haram ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. 3204 baca sanad dia. Daripada Amrah binti Abdul Rahman, beliau mengkhabarkan sesungguhnya Ubaidullah bin Ziyad yang merupakan gubernur yang memerintah Kufah telah menulis surat kepada Aisyah radhiyallahu taala anha bahawa sesungguhnya Abdullah bin Abbas telah berkata man ahda hadiyan barang siapa yang menghantar binatang untuk disembelih di Baitullah haruma alaih maka menjadilah dia berada dalam keadaan ihram ma yahrumu alal haj sebagaimana orang yang melakukan haji berada dalam keadaan ihram. Maksudnya ada 13 pantang larang yang dia tak boleh buat. Hatta yunharal hadyu sehinggalah binatang al-hadyunya dikorbankan. Wa qad ba'astu dan aku kata Ubaidullah bin Ziyad telah menghantar binatang al-hadyu milikku. Faktubi ilayya maka berilah jawapan kepadaku bi amriki dengan pandangan kamu wahai Aisyah. Qalat berkata Amrah maka Aisyah radhiyallahu anha pun berkata laisa kama qala Ibnu Abbas tidaklah hukum sebagaimana yang disebut oleh Ibnu Abbas ana fataltu aku sendiri yang telah mengikat ataupun menenun qalaidah tali kalungan untuk binatang al-hadyu Nabi sallallahu alaihi wasallam biadaya dengan kedua tanganku thumma qalladaha kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menggantungkan tali kalungan tersebut pada leher binatang tersebut. Kemudian Nabi SAW telah menghantar binatang al-hadyu tersebut bersama dengan ayahku Abu Bakar. Falam yahrum, maka tidak ada sebarang perkara yang haram ke atas baginda. Ahallahullahu lah. Allah Subhanahu Wa Taala mengekalkan baginda dalam keadaan tidak berihram sehinggalah binatang al-hadyu Nabi disembelih. Maksudnya tidak ada sebarang pantang larang sampailah baginda Nabi SAW punya binatang dikorbankan. 3205 baca sanad dia. Daripada Aisyah radhiyallahu taala anha wa hiya min wara'il hijab sedangkan Aisyah ketika itu berkata-kata daripada belakang tirai tusaffiku menepuk tangannya wa taqul lalu berkata kuntu aftil aku sendiri yang menenun ataupun mengikat qalaidah tali kalungan binatang al-hadyu Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan kedua tanganku summa yab'atsu biha kemudian baginda menghantar binatang al-hadyu tersebut wa ma yumsiku dan tidaklah baginda menahan diri baginda daripada sesuatu sebagaimana yang orang berada dalam keadaan ihram menahan diri daripada pantang larangnya hatta sehinggalah disembelihkan binatang al-hadyu. Maksudnya tidak ada sebarang pantang larang orang yang melakukan korban di Mekah. 3206 yang ada pun itu berdasarkan hadisnya itu pun tak wajib, itu sunnah, iaitu orang yang buat korban secara umum maka bila masuk di 1 Zulhijjah maka dia digalakkan untuk tidak memotong rambut dan memotong kuku. 3206 lebih kurang sama maka kita tidak terjemahkan. Wa bi ilai qala hadatsana Muhammad al-Musanna qala hadatsana Abdul Wahhab qala hadatsana Daud tawil bi ilai qala hadatsana Ibnu Numair qala hadatsana Abi qala hadatsana Zakaria kilahuma an Sya'bi an Masruq an Aisyah radhiyallahu anha bimisli an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bab yang seterusnya kan binatang yang kita bawa daripada rumah kita menuju ke Baitullah itu dipanggil al-hadyu.
Ataupun bahasa mudahnya, binatang yang dikorbankan di tanah haram. Maka adakah binatang tu kita boleh tunggang? Sebab itu binatang yang kita dah niat untuk korbankan. Maka jawapan dia boleh jika ada keperluan. Sebab itu Imam Muslim membawakan hadis-hadis di bawah tajuk Jawazi rukubil badanah. Harus untuk menunggang binatang korban al-muhdah yang dibawa untuk dikorbankan di Mekah, liman ihtaja ilaiha, bagi orang yang mempunyai keperluan untuk menunggang dia. Riwayat 3207, baca sanad dia. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ra'a rajulan, telah melihat seorang lelaki yasuku badanah, menuntun seekor unta, maka baginda bersabda, irkabha, tungganglah kamu binatang ini. Kenapa kamu pergi tarik? Kenapa tak tunggang? Perjalanan jauh. Maka lelaki ini berkata, ya Rasulullah, wahai utusan Allah, innaha badanah, sesungguhnya unta ini akan dikorbankan di tanah haram. Akan dikorbankan di tanah haram. Maka baginda tetap bersabda, irkabha wailak, tungganglah ia, celaka kamu. Maksud wailak, terjemahan dia celaka. Tapi bukanlah itu yang dimaksudkan oleh Nabi SAW. Fithaniyah, untuk kali kedua. Begitu juga untuk kali ketiga. Kerana dia tak nak tunggang, barulah akhirnya dia tunggang. 3208 baca. Baca betul. Next, baca next. Baina rajulun yasuku badanah muqalladah, sedang seorang lelaki menuntun seekor unta yang dipakaikan kalungan pada leher dia. Maksudnya Nabi tahu binatang itu adalah binatang al-hadiyu sebab ada tanda pada leher dia. Tetap Nabi SAW suruh tunggang kerana dia tidak ada binatang yang lain. 3209 baca sanad dia. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka disebutkan beberapa hadis, antara riwayatnya adalah waqala baina rajulun, sedang seorang lelaki yasuku menuntun seekor unta muqalladah yang terdapat tali kalungan pada lehernya, maksudnya menandakan itu adalah binatang al-hadiyu. Qala lahu Rasulullah, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada lelaki tersebut, wailak, celaka kamu, irkabha, tungganglah kamu binatang ini. Kenapa kamu tak menunggangnya? Saat Nabi nampak pada waktu itu perjalanan jauh. Maka dia pun menjawab, badanah, ini adalah unta yang akan dikorbankan di Baitullah, wahai Rasulullah. Maka baginda bersabda, wailak, celaka kamu, tungganglah ia. Celakalah kamu, tungganglah ia. Nabi SAW ulang beberapa kali nak menunjukkan boleh jika ada keperluan untuk menunggang binatang yang akan dikorbankan. 3210 kita tidak terjemahkan sebab riwayatnya lebih kurang sama. Wa bi ilayhi qala hadatsani Amrun an-Naqid wa Surayj ibn Yunus qala hadatsana Ushaymun qala akhbarana Humayd bin Thabit an Anas radhiyallahu anhu qala wa adhunnuni qad sami'tu min Anas tahwil wa bi qala hadatsani Yahya ibn Yahya wal lawdh law qala akhbarana Ushaymun an Humayd an Thabit al-Bunani an Anas radhiyallahu anhu qala marra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi rajulin yasuqu badana faqala irkabha faqala innaha badana qala irkabha marrataini aw thalatha. 3211 baca sanad dia. Maka daripada Anas radhiyallahu ta'ala beliau berkata, telah melewati Nabi sallallahu alaihi wasallam seekor unta atau hadiah ataupun seekor binatang al-hadiyu. Faqala, maka baginda bersabda kepada pemilik dia, irkabha, tungganglah ia. Maka lelaki itu menjawab, innaha badanah, sesungguhnya ini adalah binatang korban yang akan dikorbankan di Mekah ataupun binatang al-hadiyu. Maka baginda bersabda, walaupun begitu, tungganglah ia. Menunjukkan boleh untuk menunggang binatang yang akan dikorbankan. Tengok dulu tarikh dia elok ke tak? Tengok dulu. Okey, 3212 kita tidak terjemahkan, riwayat lebih kurang sama. Wa bi ilayhi qala hadatsana Abu Quraib bin qala hadatsana Ibnu Bashir an Misr qala hadatsani Bukair bin al-Ahnas qala sami'tu Anas an yaqulu murra 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam bi badanah fa dzakara bi mislihi. 3213 baca sanad dia. Maka hadis ini lebih jelas bahawa jika ada keperluan seperti yang kita bakal baca, maka tungganglah. Tapi tungganglah dengan cara yang baik. Janganlah ditunggang pada waktu itu dengan cara yang melampau.
Maka daripada Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma, suila, beliau telah ditanya berkenaan tentang menunggang binatang korban. Adakah boleh ditunggang? Maka beliau berkata, aku telah mendengar Nabi SAW bersabda, irkabha, tungganglah ia, bil ma'ruf, dengan cara yang baik. Iza ulji'at ilaiha, apabila ada keperluan untuknya, hatta tajida zahran, sehingga kamu mendapati binatang yang lain untuk ditunggang. 3214 baca sanad dia. Maka Jabir radhiyallahu taala anhu telah ditanya berkenaan tentang hukum menunggang binatang korban yang akan dikorbankan di Mekah. Maka beliau berkata, aku telah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, irkabha, tungganglah ia bil ma'ruf, dengan cara yang baik, hatta tajida dhahran, sehingga kamu menjumpai binatang yang lain untuk ditunggang. Bab yang seterusnya berkenaan jika binatang al-hadiyu ataupun badanah, binatang yang nak dikorbankan di Mekah ini, kalaulah binatang tersebut binasa di tengah jalan, belum sempat sampai Mekah, binatang tu dah nak meninggal dunia, dah pada waktu itu jatuh sakit, maka kita akan belajar Nabi SAW suruh untuk menyembelihkan, dan Nabi SAW suruh untuk diambilkan tali kalungan yang selalunya digantung padanya dengan selipar dan seumpamanya. Maka dicelupkan selipar dengan darah binatang tersebut dan disapukan pada binatang tersebut, kerana masyarakat Arab tahu, kalaulah tandanya begitu, maka binatang itu adalah binatang al-hadiyu yang boleh untuk dimakan. Tapi Nabi tidak izinkan untuk rombongan jemaah tersebut untuk makan, kena berikan kepada orang lain. Namun dalam mazhab Syafi'i, kita boleh baca Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad pada baris yang kedua, 4, 6, 8, 7. Pada baris yang ketujuh, muka surat 863, kata Imam Syafi'i, in kana hadyu tatawu, kalaulah binatang al-hadyu itu adalah binatang al-hadyu sunat, maka tak ada masalah, semua orang boleh makan, hatta ahli jemaah rombongan tersebut pun boleh makan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Wa in kana hadiyan manzura, kalaulah ia ni adalah binatang al-hadyu yang telah dinazarkan, maka pada waktu itu ladzibahu zabuh, wajib untuk dikorbankan, dan kemudian pada waktu itu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad tidak boleh diambil dan tidak boleh dimakan. Okey, kalaulah binatang, minta maaf, kalaulah binatang al-hadyu sunat, kata Imam Syafi'i, kana lahu an yaf'ala fihi ma syaa, dia boleh buat apa pun, dia boleh jual, dia boleh sembelih, dia boleh makan, dia boleh bagi makan orang lain, semua boleh. Tapi kalaulah binatang al-hadyu, dia wajib sembelihkan dan wajib biarkan daging di situ untuk dimakan bagi orang yang lain. Terus baca. Maka daripada Musa bin Salamah al-Hudhali, beliau berkata, in talaqtu ana, aku telah pergi untuk menunaikan umrah bersama dengan Sinan bin Salamah. Mu'tamirah ini, kami berdua nak menunaikan umrah. Qala, berkata perawi, wan talaqa Sinanun, dan Sinan telah membawa bersama dengannya bibadanatin, seekor binatang korban, yasukuha, yang beliau menuntunnya bersama untuk dikorbankan di Mekah. Fa'azhafat, maka telah terjatuh binatang tersebut kerana keletihan. Binatang tu tak mampu nak meneruskan perjalanan. Bitariq, di tengah perjalanan. Azhafa bermaksud waqafat ataupun waqa'at, terhenti, terjatuh. Fa'ayyah, maka Sinan bin Salamah telah menjadi letih. Bisya'niha, memikirkan dengan keadaan unta ini. In hiya ubdi'an, jika unta ini, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, jika unta ini letih dan tak mampu berjalan, kaifa ya'ti biha, bagaimana dia ingin untuk membawa unta ini ke Mekah. Faqala, maka dia pun berkata, la in qadimtul balad, apabila aku sampai ke Baitullah nanti, la astahfiyanna an zalika, pasti dan pasti aku akan bertanya bersungguh-sungguh tentang perkara ini. La astahfiyan bermaksud la as'alanna soalan baligha,
Qala, berkata perawi, fa'adhaitu, maka kami telah masuk ke Baitullah pada waktu duha. Falamma nazalna al-Batha, apabila kami telah tiba di Batha, qala, berkata perawi, intalik, pergilah kamu berjumpa dengan Abdullah bin Abbas wahai Sinan. Natahaddas ilaih, ceritakanlah kepada Abdullah bin Abbas permasalahan kita. Qala, berkata perawi, fadzakara lahu sya'na badanatih, maka Sinan telah menceritakan kepada Abdullah bin Abbas situasi dan keadaan binatang unta al-hadiyunya. Berkatalah Abdullah bin Abbas, alal khabiri saqatta, kamu telah bertanya kepada orang yang mengetahui. Ba'atha, Nabi SAW pernah menghantar bisitta asyarata badanah, 16 ekor unta al-hadiyu bersama dengan seorang lelaki. Wa ammarahu fiha, dan Nabi telah pada waktu itu menyuruhnya untuk menjaga binatang ini. Qala, berkata perawi, madha, telah berlalu beberapa waktu, kemudian lelaki ini kembali lalu bertanya, wahai utusan Allah, kaifa asna, apa yang patut aku buat, bima ubdi'a alayya, sekiranya unta tersebut menjadi tidak larat untuk meneruskan perjalanan. Ubdi'a alai, maksudnya tidak mampu untuk meneruskan perjalanan. Maka baginda bersabda, inharha, sembelihlah unta tersebut, summasbagh, kemudian warnakanlah, na'laiha, kedua selipar yang berada pada kalungan lehernya, fi damihat, pada darahnya, summa ja'alhu, kemudian letakkanlah darahnya, ala safhatiha, pada sisi bonggolnya, wala ta'kul minha anta, dan janganlah kamu makan daripadanya, dan jangan pula salah seorang daripada ahli rombongan kamu. Tapi dalam mazhab Syafi'i menyebut perintah ini adalah untuk binatang al-hadiyu yang merupakan korban nazar, ataupun perintah ini adalah sebagai salah satu daripada amalan yang Nabi galakkan. Tapi kalaulah ianya korban sunat, dia boleh jual, dia boleh apa dengan binatang tersebut, sebab itu masih lagi adalah milik dia. 3216 kita tak terjemahkan sebab riwayat yang lebih kurang sama. Wa bi ilaihi qala hadatsana Yahya bin Yahya wa Abu Bakr bin Abi Syaibah wa Ali bin Hujr qala Yahya akhbarana wa qala al-akharani hadatsana Ismail bin Ulayya an Abi Tayyah an Musa bin Salamah an Ibn Abbas radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu ba'atha bi 18 badanah. Dan riwayat ini ada 18, riwayat sebelum ini 16. Ma'a rajulin thumma dzakara bimithli hadits Abdul Waris wa lam yadhkur awal al-hadis. 3217 baca sanad dia. Maka daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, beliau berkata, Zu'aib Abu Qabisah telah menceritakan kepadanya bahawa Nabi SAW telah menghantar bersama dengannya. Maka siapakah nama orang yang Nabi beri kepercayaan untuk membawa binatang al-hadiyu Nabi? Zu'aib Abu Qabisah. Maka Nabi telah menghantar bersama dengannya beberapa ekor unta. Kemudian baginda berpesan, in atiba minha, jika binasa daripada unta-unta ini sesuatu, fakhashida, dan kamu merasa risau, alaihi mauta, yang unta ini akan mati begitu sahaja, fanharaha, maka sembelihlah unta ini sebelum ia mati, sumarmis, kemudian rendamkanlah, na'laha, selipar yang berada pada kalung lehernya. Kan kita dah sebut, orang dulu mereka gantungkan kalungan pada leher binatang daripada selipar, tali dan sebagainya. Fidamiha, rendamkanlah di dalam darahnya, kemudian letakkanlah darah tersebut pada penjuru bonggolnya, wala tata'amha, dan janganlah kamu makan, dan jangan pula seorang pun daripada keluarga kamu, daripada ahli rombongan kamu. Bab yang seterusnya berkenaan tentang wujubi tawafil wada', bahawa tawaf wada' adalah wajib. Dalam mazhab Syafi'i tawaf wada' adalah wajib. Wa sukutihi, namun gugur kewajipan tawaf wada' anil haid, bagi wanita yang dalam keadaan haid. Terus baca. Maka daripada sini baris yang ketiga daripada bawah, kata Imam Nawawi, hadis ini menjadi dalil bahawa tawaf wada' itu adalah wajib. Wa annahu, dan sesungguhnya apabila seseorang itu meninggalkan tawaf wada', maka lazim untuk dia membayar dam. Dan inilah pendapat yang paling sahih dalam mazhab Imam Syafi'i. Terus
Daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu beliau berkata, kanan nas adalah orang ramai yang sarifun telah mula bergerak pulang fi kulli wajhin pada setiap arah. Orang dah mula nak balik. Maka Nabi SAW bersabda, la yanfiranna, janganlah sesekali pulang seorang pun daripada kamu sehingga yakuna akhiru ahdihi, bahawa urusan terakhirnya adalah bil baiti, tawaf di Baitullah. Jangan pulang selagi tidak tawaf di Baitullah. Maka dikenali tawaf ini sebagai tawaf wada'. 3219 baca sanad dia. Daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu beliau berkata, umiran nasu, orang ramai telah diperintahkan, ayyakuna, bahawa hendaklah akhiru ahdihim, urusan terakhir mereka sebelum meninggalkan Mekah adalah bil baiti, tawaf di Baitullah, illa kecuali annahu khufifa, telah diberikan kelonggaran anil mar'atil haid, bagi wanita yang dalam keadaan haid. Riwayat 3220 baca sanad dia. Aku pernah bersama dengan Abdullah bin Abbas, kata Taus, idh ketika mana Zaid bin Thabit telah bertanya kepada Abdullah bin Abbas, tufti, wahai Ibnu Abbas, kamu telah memberi fatwa, antasdural haid, bahawa seorang wanita haid boleh kembali pulang. Tasdur ay takhruj, seseorang wanita haid boleh pulang sebelum dia melakukan perkara yang terakhir adalah tawaf di Baitullah. Faqala lahu Ibnu Abbas, maka Abdullah bin Abbas telah berkata kepada Zaid bin Thabit, immalah, adapun tidak. Fasal, maka tanyalah kamu kepada fulan al-ansariyah, iaitu sahabiah wanita daripada kalangan Ansar yang tertentu. Hal amaraha, adakah Nabi SAW menyuruhnya untuk melakukan tawaf wada' ketika dia dalam keadaan haid? Qala, berkata perawi, faraja'a, maka kembali Zaid bin Thabit kepada Abdullah bin Abbas dalam kurungan setelah dia bertanya kepada sahabiah wanita tersebut. Yadhak, dalam keadaan tertawa, wahwa yaqul, seraya berkata, ma araka illa qad sadaqta, tidaklah aku melihat kamu kecuali kamu telah berkata benar. 3221 baca sanad dia. Maka ini berkenaan tentang salah faham Safiyah, isteri Nabi. Safiyah ingat kalaulah orang yang dalam keadaan haid, kalau dia tak buat tawaf wada', dia tak boleh balik. Maka dia risau. Maka Nabi kata tak ada masalah. Kamu boleh untuk melakukan tawaf wada'. Terus, kamu tak perlu untuk melakukan tawaf wada'. Terus, Aisyah radhiyallahu ta'ala telah berkata, hadat Safiyah, telah datang haid Safiyah binti Huyai, isteri Nabi SAW, ba'dama afadat, setelah dia selesai menunaikan tawaf haji. Qalat Aisyah, berkata Aisyah, fadzakartu haidaha, hidataha, maka aku telah menceritakan bahawa Safiyah telah haid kepada Nabi SAW. Maka baginda bertanya, ahabisatunahi, adakah dia akan menjadikan kita terhalang daripada balik kerana nak tunggu dia selesai haid? Nabi ingat yang dia belum lagi melakukan tawaf haji. Maka Aisyah berkata, ya Rasulullah, wahai utusan Allah, innaha qad kanat afadat, sesungguhnya Safiyah telah melakukan tawaf haji, wa tafat bil baiti, dan telah melakukan tawaf di Baitullah. Summa hadat, kemudian selepas itu barulah beliau datang haid setelah selesai tawaf haji. Maka Nabi SAW pun bersabda, faltanfir, kalaulah begitu hendaklah dia berangkat pulang. Maksudnya Safiyah tidak perlu buat tawaf haji, tawaf wada' kerana beliau telah berada dalam keadaan haid. Jelas ke jelas? 3222 baca. Wa qala al-akharani akhbarana, dah tak perlu dah baca qala sebab dah ada qala dekat awal akharan tu. Terus qala akhbarani Yunus an ibn Shihab bin bihadzal isnad qalat tamisat ay hadat, telah datang haid Safiyah binti Huyai, isteri Nabi SAW ketika Hajjatul Wada', ba'dama afadat, setelah dia berjaya menunaikan tawaf haji, tahiran, dalam keadaan bersuci.
maka tak ada masalah. Asalkan dia selesai tawaf haji, maka kalaulah dia haid, maka dia tidak perlu melakukan tawaf wada'. 3223 riwayat yang lebih kurang sama, lalu kita tidak akan terjemahkan. Wa bi ilai qala hadatsana Qutaibah yani ibn Sa'id qala hadatsana Laysun ta'wil wa bi ilai qala hadatsana Zuhair ibn Harb qala hadatsana Sufyan ta'wil wa bi ilai qala hadatsana Muhammad al-Musanna qala hadatsana Abdul Wahhab qala hadatsana Ayyub kulluhum an Abdurrahman ibn al-Qasim an abihi an Aisyah radhiyallahu anha dzakarat, bahawa Aisyah telah menceritakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa sesungguhnya Safiyah telah datang haid, dan baki hadis adalah sama. 3224 baca sanad dia. Aisyah radhiyallahu ta'ala berkata, kunna natakhawaf, kami merasa risau, antahidha, bahawa Safiyah telah datang haid, qabla an tufidha, sebelum dia menunaikan tawaf wada'. Pada awalnya kami merasakan begitu, Safiyah ni dah datang haid dalam keadaan belum lagi buat tawaf haji. Namun faja'ana Rasulullah, maka kami telah datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu baginda bertanya, ahabisatuna Safiyah, adakah Safiyah akan menahan kita daripada balik? Maka kami pun berkata, qad afadat, sebenarnya Safiyah telah selesai menunaikan tawaf haji. Dan tawaf haji adalah rukun. Maka bila Nabi dengar tawaf haji dah selesai, yang belum hanyalah tawaf wada', maka baginda bersabda, fala idzan, maka tidak perlu kalau begitu. Maksudnya tak perlu buat tawaf wada' bagi orang yang dalam keadaan haid. Lalu orang yang buat dalam keadaan haid tak perlu buat tawaf wada'. 3225 baca sanad dia. Maka Aisyah telah berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, ya wahai utusan Allah, inna Safiyah binti Huyai, sesungguhnya Safiyah binti Huyai qad hadat, telah didatangi haid. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bertanya, la'allaha tahbisuna, berkemungkinan dia akan menghalang kita daripada pulang, sebab dia masih, Nabi ingat dia masih lagi belum melakukan tawaf haji. Maka baginda tanya balik, alam takun tafat, bukankah kamu telah melakukan tawaf wahai Safiyah ma'akunna, bersama dengan isteri-isteri Nabi yang lain di Baitullah? Maka para isteri Nabi yang lain menjawab, bala, bahkan beliau telah selesai melakukan tawaf haji. Maka baginda pun bersabda, fakhrujna, maka baliklah kalau begitu. Maksudnya orang yang dalam keadaan haid tidak perlu melakukan tawaf wada'. 3226 baca. Daripada Aisyah radhiyallahu taala anha, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam arada, ingin, min Safiyah, untuk bersama dengan Safiyah, sebagaimana seorang lelaki ingin untuk bersetubuh dengan isterinya. Faqalu, maka mereka berkata, sesungguhnya Safiyah sedang haid wahai Rasulullah. Maka baginda bertanya, wa innaha lahabisatuna, adakah dia akan menghalang kita daripada balik? Maka isteri Nabi yang lain menjawab, wahai Rasulullah, innaha qad zarat, sesungguhnya beliau telah selesai melakukan tawaf ziarah. Maka sebab itu kita belajar daripada sini pada baris yang pertama, kata Imam Nawawi, dalilun limadhhabi Syafi'i wa Abi Hanifah wa al-Iraq annahu la yukrah an yuqala li tawafil ifadah tawafuz ziarah. Nama lain bagi tawaf rukun, nama lain bagi tawaf haji, nama lain bagi tawaf ifadah adalah tawaf ziarah. Sebab Aisyah menggunakan ini dalam hadis Muslim. Pada 10 Zulhijjah beliau telah selesai buat tawaf ziarah. Maka apakah tawaf ziarah? Tawaf haji, tawaf ifadah, tawaf rukun adalah benda yang sama. Nama yang banyak tetapi merujuk kepada benda yang sama. Maka baginda pun bersabda bila mendengar begitu, faltanfir ma'akum, maka hendaklah Safiyah balik bersama dengan kamu. 3227 baca sanad dia. Daripada Aisyah radhiyallahu taala beliau berkata, lamma arada Nabi, tak kala Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin yanfira, untuk pulang, idza Safiyatu ala babi khibaiha, Safiyah berada di pintu kemahnya, kaibatan hazinatan, dalam keadaan berduka dan sangat sedih. Maka baginda bertanya, aqra halqah, kenapa? Aqra halqah ni kita dah syarahkan, Imam Nawawi dah syarahkan pada muka surat 796.
maka boleh rujuk di sana. Innaki lahabisatuna, adakah engkau menghalang kami balik wahai Safiyah kerana kamu datang haid? Maka kemudian Nabi bertanya kepadanya, akunti afadti yauman nahar, bukankah kamu telah selesai melakukan tawaf haji pada 10 Zulhijjah? Maka Safiyah berkata, na'am, bahkan ya wahai Rasulullah. Maka baginda bersabda, tak mengapa, fanfiri, maka pulanglah kalau begitu dalam kurungan tanpa perlu melakukan tawaf wada'. 3228 kita tidak terjemahkan. Wa bi ilaihi qala hadatsana Yahya bin Yahya wa Abu Bakr bin Abi Syaibah wa Abu Quraib an Abi Muawiyah anil A'mash tahwil. Wa bi ilaihi qala hadatsana Zuhair bin Harb qala hadatsana Jarir an Mansur jami'an an Ibrahim an al-Aswad an Aisyah an Nabi sallallahu alaihi wasallam nahwa hadits al-Hakam ghaira annahuma la yadhkuran kaibatan hazinatan. InsyaAllah kita akan sambung nanti pada jam 6.30. Terima kasih semua. Jumpa lagi insyaAllah.